Ni untuk pengetahuan ilmiah boleh. Dalam kitab Tib Nabawi banyak Nabi menceritakan tentang kelebihan buah tin dan buah zaitun. Tapi di sini kenapa digabungkan dengan dua perkataan, dua buah, iaitu buah tin dan buah zaitun? Dia ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Buah zaitun ada kelebihan dia, buah tin pun ada kelebihan dia, dan apabila digabungkan buah tin dan zaitun ada kelebihan-kelebihan yang lain pula. Pergabungan buah tin dan zaitun inilah menyebabkan sekelompok daripada saintis Jepun telah masuk Islam. Kerana pergabungan buah tin dan buah zaitun ni ia menghasilkan satu penawar yang sangat mujarab. Baik. Watin ni Allah sebut di dalam Al-Quran satu perkataan sahaja. Manakala zaitun Allah sebut di dalam Al-Quran 7 tempat. Kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan zaitun, kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan zaitunah, kadang-kadang Allah sebut dengan maksud sahaja. Seperti wasyajaratan takhruju min turi sainaa tanbutu bidduhni wasibrin lil akilin. Allah sebut dalam maksud. Berarti kesimpulannya tin Allah sebut dalam Al-Quran satu, zaitun Allah sebut dalam Al-Quran 7 tempat. Buah tin di sini iaitu masyhur di dua bukit Syam. Di sini ulama tafsir hak banyaknya buah zaitunnya di tempat di Baitul Muqaddis di Palestin. Sebab itulah buah zaitun ataupun minyak zaitun, kalau nak cari buah zaitun, minyak zaitun hak paling molek sekali di negara Palestin lah. Bukan hak zaitun tak molek belaka. Dia ada hak molek, hak terbaik. Kalau buah kurma daripada Madinah, Najwa. Kalau habat sauda daripada Habsyah. Kalau madu Sidir Yaman. Semua hebat belaka, hak terbaik. Kalau tin di Palestin. Kalau nak cari buah tin atau nak cari minyak zaitun, hak terbaik iaitu di Palestin. Hak lain comel belaka, terbaik belaka. Cuma yang terbaik iaitu di Palestin. Tu. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan di sini satu penemuan yang sangat hebat yang dibuat kaji oleh saintis-saintis Jepun. Sehingga masuk Islam. Apa dia? Buah tin dan zaitun ni kalau kita baca ayat selepasnya, iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian thumma radadnahu asfala safilin. Ayat ni kalau kita baca nanti, yang kita akan syarah nanti, kita akan tafsir nanti, ia merujuk kepada secara umum ni merujuk kepada proses kejadian manusia dan juga proses penuaan. Makna kita ni lama kelamaan tua mati. Ia merujuk lagi tu. Maka ayat ni bila kita gabungkan buah tin dengan buah zaitun ni, ia menghasilkan satu obat, satu bahan yang dikenali sebagai metolactionin. Nak sebut pun belok lidah-lidah. Yang mana bahan ini satu bahan yang dihasilkan oleh otak kita manusia dan juga binatang, dalam kuantiti yang sedikit, tak banyak, sikit je. Bahan ni lah ia sangat penting kepada manusia untuk mengurangkan banyaklah kolesterol ke, proses hadam ke, kuat jantung ke, pernafasan kita lancar, comel dan sebagainya. Jadi penghasilan MT tadi ni, metolactionin ni, ia menaik secara perlahan-lahan antara umur kita 15 ke 35 tahun. Naik perlahan-lahan dalam kuantiti yang sedikit. Kemudian penghasilannya ni berkurang dan akan berhenti umur 60 tahun. Kita umur 60 tahun tu memang dah proses penuaan kita ni cepat. Sebab tu Nabi kata umur umatku ni antara 60 ke 70. Lebih daripada tu subsidi dah. Subsidi dah umur tu. Maka saintis-saintis ni buat kajian, obat apa yang paling berkesan ni.
Ya. Nah, yang boleh melambatkan proses penuaan iaitu gabungan buah ting dengan buah zaitun. Baik, nak gabung tu lagu mana nak gabung tu? Di sini nisbah satu buah ting digabungkan dengan 7 zaitun. Muafakat dengan Allah sebut dalam Al-Quran buah ting satu tempat Allah sebut, manakala zaitun ni Allah sebut 7 tempat 7 kali. Gabungan hasil tu ia boleh melambatkan proses penuaan. Memanglah kita akan mati belaka. Amal benda ni. Ni umur 40 macam umur 70 dah. Nampak tua dah. Biar kita nak umur 70 muka macam umur 30. Baru ya. Baru boleh bini seorang lagi. Ni dah urut 70 tu Allah lembek dah. Bokok dah. Ni. Penemuan ni amal ni. Nak cari mana buah ting buah zaitun? Kedai haji Belambok. Kedai haji tu banyak. Tapi beli jangan beli saja atau mahal beretek. Amal tu 7 buah ting. Satu buah ting nisbahnya 7 buah zaitun. Ia tak boleh 7 zaitun 7 ting tak jadi. Sebab kandungan tu mesti kena ada cara letak kandungan. Macam kita beli obat kan, dia tulis dah kan kandungan obat kan, hak ni berapa peratus, hak ni berapa peratus, hak ni berapa peratus. Penting tu. Kalau kita pakai letak sama-sama peratus tak jadi. Begitu juga dalam penghasilan makanan kita. Kita sebenarnya kalau nak cakap dalam makanan sunnah, kita manusia bila cakap makanan sunnah, kita hanya belajar baca tentang makanan sunnah sahaja. Ni makanan sunnah bagus, hak ni sunnah bagus, betul dah. Tapi kita tak belajar, tak membaca kaifiat cara makan tu. Lagu mana, bila, waktu mana kena makan. Kalau makan ni berapa kali, berapa biji. Ya ada adunan itulah menghasilkan penawar yang sangat mujarab. Kita kena tahu. Kita ginilah macam tukang masak. Kita nak makan dia gula lemak, gula koyok, ikan patin. Kita buat dah tapi tak jadi. Tengok Google dah bahan-bahan dia buat tak jadi. Kita gila. Orang kata jiran rumah aku ni mak pandai sangat buat gula lemak, ikan koyok, ikan patin ni sedap sangat. Pergi jumpa dengan mak ngah. Cakap bawa bahan macam mana? Dia cerita lah bahan letak ni. Kita buat tak sedap macam orang buat. Mana orang kita buat dah mak ajar ni. Dia buat lagu mana? Macam orang ajar lah. Belajar tak habis lagi. Memanglah letak bawang merah, bawang putih kena letak, santan kena letak, poyok, tapi santan kena letak banyak mana, poyok kena letak banyak mana, bawang besar, bawang putih tu banyak mana, berapa ulah. Tu hak tu mahal tu. Untuk menghasilkan satu kemujaraban tu. Kalau kita pakai letak saja, walaupun nama juga gula lemak koyok, tapi tak sedap. Kadang-kadang tak jadi nama lain lah pula. Nak buat gula lemak jadi paprik lah pula. Tak kira. Nampak? Lepas tu pula kita letak bahan-bahan tadi kena tahu pula kaifiat yang lain pula, kaifiat nak goreng dulu, nak tumis dulu bawang ke ataupun tak perlu tumis. Tu benda tu penting tu. Begitu juga dalam masalah pemakanan kita. Jangan kita tengok ni makanan ni sunnah Nabi makan. Betul, tapi cara makan tu macam mana? Bila time nak makan tu macam mana? Kalau kita makan hak ni, boleh tak makan hak ni? Tu ada dalam kitab Tibb Nabawi, Nabi ajar. Kalau kita tengok dalam kitab Tibb Nabawi, contoh makan minum susu bagus tak? Bagus untuk kesihatan. Makan buah bagus tak? Bagus untuk kesihatan. Tapi kalau susu bergabung dengan buah, tak molek pula. Macam kita masak lah. Memanglah dalam dapur rumah kita ni semua ada bahan-bahan masak. Bahan masak yang ada di dapur kita ni semua bahan-bahan untuk menyedapkan makanan. Tapi tidak semestinya kalau kita campur belaka jadi sedap. Benda tentu. Kita nak buat kuah ikan singgang, letak santan, tak jadi. Walaupun santan ni sedap untuk menyedapkan makanan, tu untuk gula, bukan untuk kuah singgang. Kita main campur belaka tak jadi. Walaupun bahan-bahan tu untuk menyedapkan makanan, tu cara makan. Makan minum susu bagus, buah bagus, tapi kalau gabung tak baguslah pula. Makan buah tembikai, comel bagus,
Tapi kalau makan di waktu kosong, waktu pagi, perut kosong, tak sesuai pula. Kalau kita amalkan boleh menyebabkan lumpuh. Tu cara kaifiat tu kita kena tahu. Ni kita tahu dah buah tin ni bagus, buah zaitun bagus. Lepas tu kita tahu pula gabungan buah tin buah zaitun ni lagi bagus. Tapi kita tahu juga berapa kandungan-kandungan yang perlu kita makan untuk menghasilkan satu penawar yang hebat, yang mana ia boleh melambatkan proses penuaan. Penyakit Alzheimer tu. Kita lama-lama tua, mati. Tu melambatkan proses. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita kan jenis orang tua tapi jaga kesihatan. Cuba teka aku umur berapa? Aku tengok umur 30, salah. Tahu umur aku berapa? 70. 30, 70 jauh beza lah. Gitu. Ada. Kita jaga kesihatan kita tu. Memang bukan tak nak mati, memang mati belaka. Untuk melambatkan proses penuaan tu. Untuk jaga kesihatan kita. Tu gabungan buah tin dengan buah zaitun. Boleh cari kedai. Banyak khasiat-khasiat dia. Beli hak jeruk dia, ambil 7 biji buah zaitun makan sekali. Tu jangan makan hak buah tin hak ambil pokok. Buah zaitun yang ambil pokok tu, hak tu memang pahit lepang lah. Nak berhabis 7 lah, mana sebiji pun tak mampu nak berhabis. Nak pahit lepang, beli hak jeruk, hak tu tak boleh makan hak tu. Kita makan dah kena tipu dia Arab. Ya tu mam ni first time kan makan kan. Lepas makan buah zaitun dia gelok kah kata. Kalau buah zaitun, kalau buah tin tak ada masalah, dia sedap manis. Buah zaitun tu. Di sini banyaklah berlaku perdebatan di kalangan ulama. Kenapa didahulukan buah tin dulu, kenapa kemudian baru buah zaitun banyak. Yang tak perlu kita huraikan, syarahkan di sini. Baik. Kemudian Waturi Sinin dan Tur Sina. Tur Sina ni iaitu tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat ni yang berkedah. Ketika belajar di Mesir dulu, kedah di Bukit Tur Sina. Tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa kallamallahu Musa taklima. Tempat demi Bukit Tur Sina Allah bersumpah. Tempat tu tempat mulia. Dan Allah bersumpah lagi di tempat mulia, wa hadzal baladil amin, wa ni harf qasam, demi ini negeri yang aman. Di mana negeri aman, iaitu Makkahul Mukarramah. Mekah dikategorikan sebagai negeri aman, manusia duduk di sana. Negeri yang aman. Tu tempat-tempat yang perlu kita kena pergi kalau kita ada kemampuan. Mekah, Tur Sina. Kalau tua-tua dah orang dah. Lepas tu kena ada makanan-makanan sunnah kita. Antara disebut sini watin wa zaitun, dan makanan-makanan lain banyak lagi yang Allah sebut dalam Quran. Dan juga yang disebut ialah hadis Nabi. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh, qad sungguh takkid, khalaqna kami jadikan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, pada ahsan, seelok-elok kejadian. Manusia nak banding dengan lembu, memang elok manusia lagi, comel manusia lagi. Nak banding dengan apa-apa haiwan, tumbuhan ke apa ke, memang khas, special dah Allah ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Baik. Takwin ni makna apa takwin? Memanglah kita terjemah takwin dengan makna sebaik-baik kejadian. Tahu dah itu terjemahan sahaja. Kalau makna asal dia, takwin ni diambil daripada perkataan qawwama. Yuqawwimu takwim. Takwin ni makna apa? Kalau kita nak terjemah orang, membentuk, membesar, berkembang, tu makna takwin belaka tu. Ia merujuk kepada pembesaran. Tak? Macam kalau bunga kali kecuk, kembang. Takwin tu. Tak? Takwin di sini ia merujuk ketika kita berada di dalam kandungan perut mak kita.
Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut proses takwin ni 3 istilah Allah sebut dalam Al-Quran. Pertama proses taswiyah, kemudian proses nasy'ah, kemudian proses ta'dil. Proses nasy'ah duduk dalam ta'dil, ta'dil duduk dalam nasy'ah. Maknanya proses takwin. Ia proses takhalluq, ia selesai pada hari yang ke-40. Nah, Allah jadikan kita mula apabila berlaku persenyawaan antara nutfah lelaki nutfah perempuan, ia akan membentuk alaqah, kemudian mudghah dalam lingkungan 40 hari. Lingkungan tu orang panggil proses takhalluq, maknanya settle dah, ada dah mata, telinga, mulut, tapi tidak dalam bentuk rupa. Kalau tengok kandungan gugur umur 40 hari tu, memanglah tak ada bentuk macam mata macam ni, telinga macam ni, tapi telinga tu ada dah ditunjuk dalam tu. Tapi tak nampak telinga, tapi ni telinga dia, tapi bukan dalam bentuk telinga. Ni telinga dia, ni mata dia, ni tangan dia. Maknanya hak ni selagi bakal menjadi tangan, hak ni selagi bakal menjadi mata. Tu panggil proses takhalluq, duduk dalam 40 hari. Selepas proses takhalluq, barulah proses bermulalah marhalah taswiyah. Nah, marhalah taswiyah ni ia bermula pada minggu yang ke-8. Ia berakhir pada minggu yang ke-8. Nah, ia berakhir pada minggu ke-8. Taswiyah ni, proses taswiyah ni mengandungi pembentukan telinga, mata, kejadian tulang, kejadian tulang, daging dan sebagainya, dan tiupan ruh pun berlaku ketika proses taswiyah. Nah, proses tu yang mana Allah menjadikan tulang, menjadikan daging selepas hari yang ke-40 dan juga 40 hari, yang mana seperti mana sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Idza marra bin nutfati 42 lailatan ba'athallahu ilaiha malakan wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'izamaha thumma qala ya rabbi azakarun am untha. Apabila telah lalulah nutfah selama 40 hari, settle dah selepas 40 hari, selepas berlakunya persenyawaan, membentuk nutfah, membentuk mudghah, selepas lalu 40 hari, maka bermulalah proses taswiyah. Proses taswiyah inilah Allah menjadikan dia sam'aha, pendengaran, wa basaraha, penglihatan. Sebab pembentukan telinga dan mata dan telinga tak cipta dah sebelum 40 hari, settle dah semasa hari 40 hari tu settle dah, tapi bukan dalam bentuk rupa. Lepas tu barulah Allah bentukkan rupa, pendengaran dan penglihatan kita, kemudian kulit kita, walah maha, dagingnya, tulangnya. Kemudian qala tu, malaikat bertanya, ya Rabbi azakarun unsa, jantan ke atau betina baby ni. Proses penentuan alat kelamin tu selepas 40 ke atas belaka. Hak inilah menentukan adakah sama orang ni lelaki hakiki ke sejati ke, atau baby ni wanita sejati ke, ataupun khunsa, cerita sebab tu. Tu panjang, kalau nak cerita sini panjang. Nanti insya-Allah proses-proses ni kita akan cerita detail dalam ayat-ayat yang seterusnya, ayat yang lain. Itu panggil proses tasbih. Lepas proses tasbih, ia ada proses ta'dil. Yang Allah sebut dalam Quran kan, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menjadi ya Allah akan engkau khalaq, proses takhalluq tadi dalam lingkungan 40 hari. Kemudian fasawwaka, proses taswiyah. Lepas proses taswiyah yang akhir pada minggu yang ke-8, selepas tu menyusul proses fa'adalak, proses ta'dil. Proses ta'dil ni lah ulama tafsir dalam kitab ni takwin. Ta'dil ni proses paling last sekali Tuhan jadikan manusia. Ya ginilah, kalau kita nak cara mudah faham kat takwin lagu mana. Ni kita nak cerita ni secara mudah faham. Takwin tu mana apa? Kan kita faham takwin kan pembentukan kan daripada kecil besar kan. Kita pergi kedai mainan, kita beli kereta hok boleh tukar jadi robot. Tak payah malu apa kata anak nak beli. Tak beli kan anak. Jangan malu lah. Baik. Kita beli kereta hok boleh tukar jadi robot tu. Nak bercerita, nak faham pun dia takwin ni biar jelas. Kereta hok jadi robot tu. Kereta kita beli tu
hak boleh jadi robot tu kereta tu, sebelum kita tarik jadi robot tu, orang panggil robot tak? Orang dah panggil robot, orang panggil kereta. Tetapi walaupun dalam bentuk kereta, kalau kita cek betul-betul, ada dah mata robot pun, ada dah tangan robot, ada dah kaki robot, ada dah kepala robot, ada dah, kalau kita cek betul-betul. Itu panggil kereta, itu dipanggil takhalluq. Tangan, kaki, kepala ada dah, tapi tidak dalam bentuk rupa. Kemudian kita tarik slow, nak pergi naik. Tu panggil takwin tu. Naik, ting, jadi robot. tu panggil takwin. Ia naik. Pembentukan proses kejadian manusia ia bermula hari 40 ke atas. Ni kalau kita nak cerita ni, kita ambil ayat, kita nak cerita tentang proses kejadian manusia, insya-Allah kita cerita kita ambil ayat yang lain dalam tafsir surah yang lain, insya-Allah. Tu nak cerita tentang takwin, naik tu. Jadi dalam proses naik pembentukan tu pecahan 3. Ada proses taswiyah yang diceritakan tadi. Selepas proses taswiyah, proses ta'dil. Dalam ta'dil ada proses nash'ah. Thumma ansha'na khalqan akhara. Tu proses nash'ah. Ia proses ta'dil ni, kenapa ulama tafsir takwin dengan ta'dil? Ia proses ngelah pembentukan manusia. Maknanya kalau proses taswiyah adil, mata mula nampak, telinga mula keluar cuping telinga contohnya. Ta'dil ni dia nak betul molek lah. Kalau kita tengok dalam kandungan, baby dalam kandungan kan, rahim kan, muka panjang gitu dah, macam kayak alien gitu, muka panjang. Ta'dil dia betul balik, ting tak jadi muka comel dah, tak tubuh kita. Tu orang panggil ta'dil, yang mana ulama sini mentafsirkan takwin dengan makna ta'dil. Itu orang panggil takwin. Proses ta'dil ia bermula allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu proses ta'dil ni ia bermula hari yang minggu yang ke-9. Itu proses ta'dil ni. Di situ proses ta'dil. Baik. Kalau nak faham secara mudah, itu proses orang panggil proses takwin. Maknanya manusianya Allah jadikan sebaik takwin. Apa makna takwin? Di sini disyarah dengan makna ta'dil. Ta'dil ni adalah proses pembentukan manusia yang last sekali. Ketika tubuh kita macam alien tu, Tuhan bentuk tak. Tu. Proses nasya'ah ni ia lebih kepada besar. Daripada baby tak, benda kandungan tadi kecil, ia kekal besar, jadilah yang idea. Setengah baby kan 2 kilo setengah, 3 kilo setengah, ada yang besar 4 kilo setengah dalam bentuk idea. Itu merujuk pada nasya'ah. Tu kalau nak cerita tentang kejadian manusia. Sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran ni subsettle belaka dah. Dalam Al-Quran ni sebenarnya bukan hanya Allah sebut, bukan hanya Allah cerita tentang ilmu-ilmu agama sahaja, fiqh ke, tauhid ke, bukan. Semua ilmu Allah sebut dalam Al-Quran. Wa nazzalnal kitab tibyanan likulli syai', kata Allah, dan kami turunkan akan kitab tibyanan, menyatakan likulli syai', bagi tiap-tiap sesuatu. Ada belaka ilmu dia nak buat, ilmu nak kuih ada dalam Al-Quran. Nak jahit baju ada, ilmu nak buat motor ada. Dalam Al-Quran dia ada ayat tersurat, dia ada ayat yang tersirat. Yang tersurat memanglah tak jumpa, kena cari di sebalik ayat yang tersurat. Tu proses berkaitan dengan takwin. Baik, kita kena cepat ni, dia panjang ceritanya, nanti kita akan cerita dalam surah yang lain. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian Allah turunkan manusia ni sebawah-bawahnya. Tu macam-macam ulama tafsir. Kalau dalam kitab ni ulama tafsir ini sebagai kinayah kepada kita lama kelamaan tua, lemah dah orang. Daripada kita muda, dewasa, tua, lemah. Turunkan manusia ni sebawah-bawahnya antara tafsiran ulama. Banyak ulama tafsir tak ambil hak tafsir dalam kitab ni sahaja.
Maknanya ini merujuk kepada proses penuaan. Sebab itulah ayat ni ia kait kenapa apabila kita makan buah tin, buah zaitun gabungan, ia boleh menghasilkan satu penawar yang boleh melambatkan proses penuaan. Situ melambatkan proses penuaan. Lakulah kedai Haji Fahmi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, malaikat orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putus, ghairu mamnun, iaitu maqtu', pahala yang tidak diputus-putus. Apa makna? Ia nak menceritakan di sini, bila kita tua dah, amalan hak kita zaman muda hak kuat sangat, puasa kuat, tahajud kuat, berzikir kuat, apa benda sedekah kuat ke, dakwah kuat ke, dah tua tak ada dah amalan-amalan hak kita buat zaman kita muda ni, tak erat dah. Ya tak erat. Dulu kita puasa sokmo Isnin Khamis, dah tua dah erat dah. Dulu lama seleh sahaja puasa sunat memang buat tak mih. Ada dulu kita kuat dakwah, jalan sini jalan situ kuat dakwah, dah tua dah erat dah. Bagi orang yang lagu ni, yang masa dia muda, masa dia gagah, dia istiqamah melakukan amal-amal ibadah, tapi bila dia tua, dia tak boleh buat dah hak zaman dia buat muda-muda dulu, dia tetap dikira pahala juga. Sebagai contoh, masa dia muda-muda dulu, dia kuat sangat berjalan dakwah orang. Dah tua nak dakwah lagu mana, tak buat dah, pahalanya tetap dapat pahala dakwah. Sebab tu penting kita buat amalan ni mesti kena istiqamah tetap. Macam orang lah, dia biasa benda tahajud, tiap-tiap malam bangun tahajud, tiba-tiba malam tu tak sedar, tak tahajud, dia tetap dikira pahala tahajud, sebab amalan rutin dia biasa buat. Jadi kita ni jangan bimbang, ustaz saya tu, ustaz nak buat amalan ibadat ni tak buat dah, ustaz lagu mana ustaz, zaman muda-muda mu kuat tak amal ibadat? Memang saya buat zaman tu muda-muda dulu, masa tu saya gagah lagi, dia tak buat dah, tak apa, pahala tu Tuhan nak bagi juga. Kita dulu kuat puasa, sekarang tak kuat dah puasa, ustaz dah kuat dah ni. Saya ada nyakit ni pula ni. Nyakit orang, nyakit sebu lah, macam-macam sakit lah, yang nyakit urang lah, gastrik lah, yang tak boleh kita nak puasa sunat dah learning. Kita tetap diberi pahala puasa sunat. Tu panggil pahala yang tidak putus-putus. Sebab tu disabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Idza balawal mu'min minal kibar ma ya'jizuhu 'anil amal katabalahu ma kana ya'mal. Nabi kata apabila sampailah orang mukmin ni kepada tua dah. Ma ya'jizu, mana lemah dah. Ma ya'jizuhu, apa yang lemah daripada beramal. Bila tua, ia lemah dah nak beramal. Tua dah. Nescaya Allah tuliskan baginya juga satu amalan. Mana apa? Zaman tua dia buat, zaman muda dia buat, zaman tua tak boleh buat dah sebab tua. Tetap diberi pahala seperti mana dia buat zaman muda. Tu. Sampai ke mati ke? Tak, sampai ke mati. Tak, dalam kubur pun pahala kita jalan. Jalan semua pahala kita ni dalam kubur ni. Tak putus-putus. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Jangan main. Pahala tu. Macam contoh kita belajar akidah, contohnya kita belajar akidah, kita i'tikad dengan i'tikad yang betul, i'tikad yang sahih. Kita i'tikad Allah ini ada, dapat satu pahala. Pahala i'tikad kita tu daripada start kita i'tikad sampai ke mati, sampai dalam lubang kubur, jalan pahala tak putus-putus. Tu pahalanya. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Lewat dah ni. Maka apakah mendustakan kau, hei orang kafir, ba'du biddin, selepas disebutkan benda-benda tadi dengan agama, maknanya nak dusta lagi tentang agama selepas diberi keterangan tentang kejadian manusia, selepas diberi keterangan tentang manusia nanti daripada tua muda last kali akan mati. Nak ingkar lagi ke? Nak dusta lagi ke? Itu maknanya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Adakah tidak Allah bi ahkamil hakimin, sebaik-baik orang yang menghukum. Allah lah yang sebaik-baik yang menghukumkan. Sebab Allah lah yang menciptakan kita,
Dialah yang sebaik-baiknya yang menghukumkan kita. Nah, habis itu suratul Alaq. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.